Muhammad wa alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid darin amin. Kita ada WhatsApp tu. Ada Pak Muhajir ni ada di hantar lagi. Jadi kita mula insya-Allah dah baca kitab ni. Jadi sebenarnya kitab ni tu baca 5 hari. Mula hari Ahad sampai hari Khamis. Lepas tu nampak lah jadual tu sampai seminggu lah tiap hari. Jadi hari Sabtu dengan hari Jumaat tu insya-Allah tengoklah. Hari tu insya-Allah nanti kalau ada kelas nanti dimaklum lagi lah. Jadi kitab ni saya mula belajarnya pada hari Isnin. 1 bulan ni 2001 tahun 2001. Boleh Maulid Rasul lah hari tu masa tu belajar itu lama dah ni. Ini 2001 ngaji. Ini 2010. 2020 tahun. Satu saya mula baca kitab ni ngajar dah kata di Pondok Lubuk Tapah. Tahun ada 7 bulan 7 tahun 2012. Mula hari Sabtu bulan Syaban. Baca gitu di sana. Lah ni insya-Allah lah kita baca kali yang kedua dah. Insya-Allah semoga Allah izin sempurnalah pengajian kita ni. Baca siapa 16 bulan 7 habis khatam. Jadi berapa hari? Baca dalam 9 hari. Tapi baca banyak masa lah. Banyak masa banyak je. Kita ni tengok keadaan lah berapa kali khatam tu. Berapa kali baca khatam. Jadi kita daurah ni tak boleh nak itu sangat lah dah. Daurah ni maklum dah nak khatamkan kita. Kalau kita nak luah tu kadang dah nak rajak kitab besar-besar lagi. Saya pun rajak sekadar dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ku mulai kitab ini dengan nama Allah. Tengok ku mulai ya tulis gitu. Ku mulai jenis saya iaitu Syekh Daud Al-Fatani. Jadi sejarah Syekh Daud Al-Fatani itu dah dimakrufkan, dimaklumkan seorang alim ulama. Dah yang terkenal di tanah Melayu kita ni. Belajar di Mekah. Ku mulai kitab ini jadi kitab Idahul Bab ni dengan nama Allah. Mana beliau mengatakan mulakan mengarang kitab ini dengan sebut nama Allah. Kerana apa? Kerana ini panggil kerana ikut susunan kitab Al-Quran. Itu kitab Al-Quran ini mula dengan bismillah. Sebab tu bismillah ni banyak cerita dia, banyak kelebihan dia. Dan juga mulakan dengan bismillah ini kerana mengunjungi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kerana beramal dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tu jadi hadis hasan, walaupun satu-satu riwayat tu dhaif tapi hasan dia ghairi. Iaitu ku mulai dengan nama Allah
Maka dengan nama Allah itu adalahnya khilaf di adanya Syairah dan juga dengan ulama yang lain. Dengan nama Allah ke dengan Allah? Maka di sinilah ulama membahaskan bahawa dengan nama Allah jadi dengan Allah. Bukan dia mula dengan nama dia, mula dengan dia dah. Bukan dengan Allah. Bismillah dengan nama Allah, makna dengan Allah. Tapi disebutkan Ismillah tu dengan ambil berkat dia. Mana ismi itu idafah apa? Nama ialah Allah dah. Nama tu sebenarnya Allah. Allah tu nama. Bagi satu zat yang wajib ada. Maknanya dengan nama Allah, dengan nama ialah kepada Allah tu sendiri dah. Bukan dengan nama Tuhan yang bernama Ar-Rahman. Bukan dengan nama Allah tu yang bernamanya Ar-Rahim atau sebagainya. Hanya dengan nama ialah Allah dah. Akhilah lah. Itu dalil masing-masing pembahasan ulama. Sini bukan tempat pembahasannya. Mana dengan nama Allah? Allah mana yang amat murah? Sebab tu murah tu. Tak ada kira lah. Sebab barang murah ya. Barang murah ni barang tak. Dah tak kira barang. Orang miskin pun boleh beli, orang kaya pun boleh beli. Sebab tu Allah tu murah. Mana murah dengan mana pemurah. Tapi sebutkan murah tu kerana apa? Kerana tilik Tuhan tak ada kira orang kafir ke, orang mukmin ke, Tuhan kasih saya semua. Tuhan ialah amat murah, maknanya sangat-sangat buat baik kepada hamba-Nya. Sama mukmin ataupun lainnya, sama manusia atau lainnya. Maknanya Ar-Rahman ialah ditafsirkan dengan Muhsin. Tuhan buat baik. Dengan bahawa Allah memberikan Al-Muhsin bijalailin ni'am, dengan memberikan nikmat-nikmat yang besar-besar. Allah memberikan nikmat ada nikmat yang besar-besar. Kekayaan, anggota dan sebagainya. Tapi ini adalah di dunia sahaja. Lagi amat mengasihani lah pula Tuhan sangat kasih saya. Jadi ada sangat-sangat buat baik. Tapi ini kepada ada orang mukmin saja. Sebab tu je tafsir mengasihani akan hamba-Nya, hamba Allah. Hamba mana? Yang mukmin. Tapi Allah kasih saya, Allah buat baik di dalam negeri akhirah. Mana nasbah ini, nasbah Ar-Rahim ini adalah Tuhan buat baik pada hamba dia yang mukmin, yang beriman dengan dia adalah di negeri akhirah nanti. Dengan bahasa Allah memberikan nikmat-nikmat yang halus. Ada. Dengan makna nikmat yang tidak nampak mata kasar lah ni. Lah ni tak nampak nikmat yang Tuhan nak berikan, nak cadangkan untuk orang mukmin, tak nampak hari ni. Maknanya Tuhan Al-Muhsin bi daqaiqin ni'am, dengan memberikan nikmat-nikmat yang kecil yang tidak nampak mata kita hari ni. Walaupun sebenarnya adalah besar, iaitu syurga dan seumpamanya, dan iman dan ilmu agama. Ini orang panggil idlaq lazim, ritil malzum. Lazim daripada kasih buat baik. Supaya seseorang ialah dia kasih kepada seseorang yang lain, maka dia akan buat baik kepada orang lain. Ibu kasih kepada anak dia, dia buat baik kepada anak dia. Tok guru kita kasih kepada anak murid dia, dia buat baik padanya anak murid dia. Kita kasih pada tok guru kita, kitanya buat baik pada tok guru kita. Itu ada natijah kasih, dan itu adalahnya lazim daripada kasih. Bukan mana Allah kasih dengan hati, itu panggil dah makhluk, sifat makhluk. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana min tin. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana min tinin wa ja'ala naslahu mimma imahin. Segala puji bagi Allah, itu isyaratkan pada alif lam pada alhamdu dan alam jinsi atau li istighraqil jinsi. Mana semua puji empat itu, semua puji empat itu iaitu puji qadim bagi qadim, puji Allah kepada Allah. Allah memujikan diri dia sendiri, Allah memujikan dia sendiri, dan memujikan Allah kepadanya makhluk dia. Seperti Allah pujikan padanya rasul-rasul dia, seperti Allah memujikan pada manusia fi ahsani taqwim, seperti Allah memujikan pada makhluk-makhluk yang lain. Itu panggil puji Allah kepada Allah, panggil puji qadim bagi qadim. Yang kedua, puji qadim kepada hadis, kepada benda yang baru, iaitu Allah puji kepada makhluk dia. Yang ketiga adalah yang puji makhluk kepadanya qadim. Memujikan hadis, memujikan benda baru kepadanya ialah qadim pada Allah. Kita puji Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa, Allah sangat
dah sangat pengampun. Itu panggil puji makhluk padanya Tuhan. Yang keempat adalah puji makhluk kepada makhluk. Puji hadis kepada hadis. Mana semua puji itu adalahnya bagi Allah. Semua puji tersebut adalahnya kepada Allah. Kita puji Allah, mana Allah puji bagi diri dia sendiri pun ilahnya kembali kepada dia. Dan Allah memujikan ilah kepada makhluk pun hakikatnya kembali pada dia. Maka ulama membandingkan, buat contohkan nak bagi kita nampak gambarannya, Allah puji makhluk hakikatnya klik kepada dia. Seperti ilah seseorang ini dia buat buat satu benda, buat satu perkara. Seperti dia buatkan meja masalah. Selepas dia buat meja, dia katanya, Allah comelnya meja ni. Allah comelnya meja aku ni. Jadi apalah dia sebutkan, pujikan pada meja tu, hakikatnya puji diri dia. Seolah-olah dia katanya, Allah aku panas sungguh ni. Tengok. Dengan buktinya tengok meja tu comel. Yang ketiga adalahnya puji kita pada Allah. Itu memang hakikat kembali pada Allah. Allah kuasa memangnya lah kembali pada Allah. Yang keempat adalah puji makhluk sesama makhluk, iaitu kita puji Allah, dia mau comelnya, dia maunya lawannya, dia mau handsome-nya, dia maunya cantiknya, dia mau comelnya. Maka hakikatnya kembali pada Allah. Allah seolah kata, siapa dia buat demo ni comel gitu. Pananya orang buat. Orang yang buatkan ialah demo ni. Maknanya hakikatnya adalahnya kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang-orang yang sapa tu ada ulama-ulama yang panggil tu arif billah, yang dia sapa hati dia pada Allah, senantiasa mengingatkan Allah, makanya dia nampak sesuatu akan nampak Allah. Dia tak nampak kita pun. Kerana hakikatnya adalahnya lillah, semua puji bagi Allah. Dia tak puji makhluk pun. Tapi kita puji makhluk tidak salah. Tidak salah, kerana itu panggil benda haruh saja. Segala puji itu bagi Allah. Siapa dia Allah? Tuhan. Allah tu Tuhan. Gapo Tuhan? Payah nak faham Tuhan. Tuhan mana Tuhan? Tuan rumah, Tuhan segala-gala. Tuhan mana Tuhan? Sebab tu ada setengah tu katanya sebenarnya Tuan. Tapi disebutkan Tuhan. Sebab nak bunyi tu ialah bahasa Melayu tak ada tu. Tuan. Maka nak sebabnya tuan tu tak ada bahasa Melayu. Masa to tak ada kurang. Makanya lah tambah ho lah. Tuan. Mana Tuhan tu tuan dah. Berada pada Tuhan dah. Tuhan. Jadi bunyi Tuhan. Hak tu lah. Tuhan yang menjadikan, sebab tu nak panggil Tuhan, nak takrif. Nak panggil Tuhan tu apa dia? Sebab tu di situlah banyak orang tak salah. Ada? Dah. Ialah orang yang tiba beriman dengan Allah, dia salah Tuhan. Sebab apa? Sebab dia tak reti Tuhan, sebab dia tak kenal Tuhan, sebab dia tak tahu apa Tuhan. Dia ingat Tuhan tu hak dia buat, lepas tu dia semua. Dia memujakan, bukan. Nak panggil Tuhan adalah siapa-siapa yang mendakwakan Tuhan mesti ada dua sifat ni. Kalau mana yang ada dua sifat ni panggil Tuhan lah. Kalau dia tidak ada dua sifat ini tak panggil Tuhan. Mana dia sifat panggil iftikar. Mana iftikar? Mana yang muftaqarun ilaih. Iaitu maknanya sifat yang dia katakan semua makhluk tupai dia. Nak panggil Tuhan, no semua tupai dia. No semua berajak dia, no semuanya lahnya tak lepas pada dia. Ada benda lain tak lepas pada dia, satu. Adakah kita lepas pada Allah? Tak lepas. Kita nak boleh gerak, kita nak boleh bangun, kita nak boleh tidur, kita nak boleh jalan, semua adalahnya berajak pada Allah. Kalau Allah tidak izin, kalau Allah tidak mempergerakkan, tak akan boleh kita gerak. Kita nak makan, kalau Allah tidak izin pun tak boleh makan. Tengok ramai orang kaya-kaya nak makan tak boleh. Kat tangan tak boleh, orang suap pun tak masuk. Kerana apa? Kerana tidak ada keizinan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ada sifat istighna. Mana benda lain adalahnya dia mananya tu dia terkaya, mana terlepas daripadanya benda yang lain pada dia. Mana dia tak berhajat pada kita. Dia tak berhajat padanya rasul dia. Dia tak berhajat kepadanya ilahnya tu malaikat dia. Dia tak berhajat segala-gala tu ada Tuhan. Dia tak berhajat pada arasy. Kalau tidak arasy pun ilah Allah Subhanahu Wa Taala tetap ada. Okey, dia berhajat pada arasy. Kalau dia berhajat pada arasy, dia duduk tetap atas arasy. Naudzubillah min zalik. Kalau dia duduk tetap atas arasy, maka adalah dia berhajat. Sedangkan Allah sebut Allahu Samad. Allah adalah Samad. Segala lain itu ialah tupai dia. Bukan dia tupai makhluk. Ada setengah orang tu salah faham, salah idikak, salahnya dia tak faham, dia tak kenal Tuhan molek.
Hanya panggil dia menggunakan ilahnya ayat-ayat mutasyabihat, hadis-hadis itu sifat. Maka dia mengatakan Allah duduk atas arasy. Sehingga ada sebahagian tu ada melampau mengatakan Tuhan ilahnya ada duduk tetap atas arasy. Siapa duduk gapak tu, ada setengah kata yang ilah istawa 'alal arsh, ada ilah istawa 'alal arsh tak tahu kata. Bukannya tak tahu makna dia, tak tahu kaifiat dia. Tuhan duduk atas arasy, sila atas arasy, tapi kaifiat tak tahu. Itu yang nak lari, dia tak tahu kaifiat. Dia menafikan ilah tahu kaifiat aja. Mana Tuhan ada kaifiat tapi tak tahu kaifiat lagu mana. Kita ahli sunnah wal jamaah, Tuhan istawa 'alal arsh bila kaifin, tak ada kaifiat. Kerana istawa bukan maknanya jalasa, bukan maknanya istaqarra. Itu dia. Ini nak kena Tuhan. Kalau orang kena Tuhan pada situ Allahu Samad pada dah. Ayat qul huwallahu ahad cukup dah. Bahawasanya Allah Taala tidak tupi arasy. Sebelum Allah menciptakan arasy, Allah ada. Sebab Allah ciptakan arasy pun Allah tetap ada dan Allah tidak tupai kepadanya atau arasy. Allah menciptakan arasy adalah Allah nak menzahirkan, nak mengizharkan kekuasaan. Kata dia memangnya Tuhan yang ada sangat perkasa. Sangat-sangat kuasa. Sehingga benda yang kecil, yang paling kecil yang boleh buat, tengoknya ada ibu yang ada pada ayat tu, tengok kecilnya. Tengok dia boleh gerak, boleh adanya boleh boleh jalan macam-macam boleh. Tu kecil. Siapa boleh buat dunia hari ni? Tak boleh buat benda kecil yang tak boleh buat gerak. Dan benda yang paling besar sebesar-besar arasy pun adalahnya Allah Subhanahu Wa Taala kuasa boleh buat. Tu mana dia nak menzahirkan kekuasaan dia. Bukan dia buat arasy adalah untuk duduk. Seperti salah faham oleh sebahagian tu. Adapun ialah ahli sunnah wal jamaah, kita tafsirkan mana istawa dengan mana istaula, itu panggil tafsir muwafakat dengan Mu'tazilah. Bukan mana Mu'tazilah. Ada orang menuduhkan bahasanya lah orang tafsirkan istawa dengan mana istaula itu Mu'tazilah. Ada kita menjawabkan tidak lazim daripadanya tafsirkan istawa dengan istaula Mu'tazilah. Kerana apa? Kerana banyak kita yang ahli sunnah wal jamaah pegangnya kita sama dengan Mu'tazilah. Kalau kita satu atau tafsir yang sama menuduhkan bahasanya Mu'tazilah, itu panggil salah. Itu salah. Kalau gitu maknanya ilahnya orang siapa yang tafsir sama, yang pegang yang sama, kita tuduhkan orang yang sama, itu ada salah. Sebab apa? Sebab kalau gitu kitanya ilah tanyakan, ada tak musyrikin? Musyrikin dia itikad Tuhan ada tak? Jawabnya Tuhan ada. Tuhan ada. Lepas tu kita itikad Tuhan ada tak? Kita itikad Tuhan ada. Kalau tu kita Yahudi, kita musyrikin, kita kafir dah. Kerana kadang-kadang akidah yang sama, tapi akidah tu tidak lari padanya lah itu akidah Islam, tak masalah. Kita tafsirkan maknanya istawa dengan istaula muwafaqah. Kerana apa? Kerana Tuhan sendiri ada nama qahar. Tuhan menguasai. Tuhan mengerasikan. Maka tafsir mana istawa dengan mana istaula itu muwafaqah dengannya salah satu nama Allah, nama qahar. Tidak lagi tafsir makna itu tidak lagi padanya ilahnya akidah Islam, kerana memang Tuhan yang qahar. Adapun kalau tafsir maknanya istawa dengan jalasa atau istaqarra, mana ada nama-nama Allah begitu? Ada tak? Tidak ada satu riwayat pun nama Allah adanya maknanya Allah jalis. Allah jalis, Allah mustaqir, tidak ada. Maka tafsir itu adalah lagi padanya akidah Islam. Itu adanya itu seperti tafsir Mujahid. Maka itu adalah tak betul tafsir itu. Allah adalahnya istawa. Ada istawa makna apa dia? Itu khilaf. Ulama salaf dulu istawa makna apa dia tak menentukan, serah pada Allah. Apa makna istawa? Wallahu alam, aku tak tahulah. Serah pada Allah. Tuhan duduk tetap ke, duduk sengaja duduk. Ada kaifiat ke, duduk ke, duduk bukan dah. Istawa tu istawa tapi bukan duduk. Jangan menuduhkan bahasanya ialah orang yang mentafsirkan istawa dengan istaula adalahnya orang takwil, orang yang tidak beriman dengan ayat Quran. Bukan. Kerana apa? Kerana banyak orang yang menuduhkan tu dia sendiri yang takwilkan. Dia sendiri yang takwilkan seperti innallaha ma'as sabirin, Allah duduk sekali orang Allah sekali dengan orang beriman. Allah sekali dengan orang yang sabar. Dia katanya Allah sekali dengan ilmu. Itu takwil. Tapi buat apa dia tidak menuduhkan dia tak beriman dengan ayat Quran? Dia sendiri yang takwil tapi dia sendiri yang beriman. Orang lain takwil, orang yang tak beriman. Ni panggil dia sendiri yang betul, orang lain semua salah.
Kerana orang yang salah dia tak nampak diri dia salah. Habis itu panjanglah. Ini kesimpulan saja, lebih kurang sedikit. Kerana tafsir makna Tuhan. Nak panggil Tuhan adalah dua sifat panggil. Sifat istinad dan sifatnya iftikad. Iftikad bukan sifat sebenarnya muftaqar ilaih. Dia tak boleh kan iftikad mana muftaqar ilaih. Seperti maklum dalam kitabnya Faridah dan kitab lain. Segala puji itu bagi Allah. Siapa Allah? Tuhan. Tuhan yang menjadikan. Mana menjadi, apa makna dia? Menjadi maknanya ialah ikhraj. Mengeluarkan ilah minal adam ilal wujud. Mengeluarkan padanya tak ada kepada ada. Lepas tu siapa yang kuasa menjadikan? Tak ada. Mana sifat khalaqa tidak ada kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kitanya bukan khalaqa, kita alahnya kita usaha saja. Kita usaha ambil barang tu mari kumpul. Usaha ambil barang tu marinya susunkan saja. Hakikat menjadikan adalah Allah. Tak ada siapa yang menjadikan. Kerana Allah khaliq, kita adalah makhluk. Sifat khaliq, sifat khal adalah Allah. Sebab tu Allah sifatnya menciptakan. Kita adalah sifat kasbun, usaha saja. Bukan mengeluarkan pada tak ada, pada ada. Barang dah ada, cuma kita kumpul mari. Kita nak buat kereta, kita nak buat motor, nak buat apa, ambil barang mari susun saja. Dah ambil barang susun saja. Barang dah ada, kita susunkan, usahakan. Adapun menjadi tidak ada kecuali Allah. Tuhan adalah Tuhan, Allah adalah Tuhan yang menjadikan segala manusia. Ada Allah ciptakan segala manusia daripada tanah. Jadi sebenarnya al-insan sini bukan itu segala manusia sebenarnya. Ada tafsir dalam kitab tafsir lain. Mana Allah menjadikan manusia sini bukan segala manusia, bukan alif lam pada al-insan tu alif lam jil jinsi. Ada. Tapi ini Syekh Daud tafsir maknanya segala. Tapi tak apa ya panggil itibar asal. Manusia iaitu Nabi Adam AS. Kerana al-insan situ alif lam al-ahdi az-zik. Ada. Ahdi al-zihni. Maknanya Allah menciptakan manusia, murad manusia Nabi Adam AS. Allah menjadikan manusia iaitu kepada Nabi Adam AS menjadikan daripada tanah. Jadi asalnya tanah. Allah suruh malaikat ambil tanah mari tu. Malaikat panjanglah cerita dia. Seperti sebut dalam kitabnya Duratun Nasihin dan sebagainya. Kita Duratun Nasihin pun kitanya baca pun boleh, hati-hatilah ada sebahagian hadis tu. Jadi dalam kitab tu ada sebut dalam kitab-kitab yang lain lagi, makanya lah cerita Nabi Adam tu panjang. Jadi Allah mulakan ialah suruh malaikat tu menjadikan Nabi Adam tu daripada tanah liat. Macam-macam tanah 7 warna mari. Ambil tanah mari. Sebab tu Nabi Adam jadi pada tanah. Sebab Adam makna dia yang hitam, tanah tu Adam. Dan menjadikan zuriyahnya ni. Dan Allah menjadikan zuriyah tu dalil katanya ilahnya insan tu Nabi Adam kerana waja'ala naslahu mimma immahin tu. Itu. Maknanya daripadanya tanah, jadi asalnya tanah. Asal Nabi Adam daripada tanah. Dan menjadikan jina Allah menjadikan pula zuriyahnya, anak cucunya. Kita semualah. Anak cucunya, cucu Nabi Adam, cucu manusia tu Nabi Adam tu jadikan daripada yang dhaif, yang hina mahin, yang dhaif, yang hina. Kita tengok titik ya. Yang tak laku kalau jual 10 sen pun orang tak beli. Jual RM1 pun orang tak beli. Yang hina, yang orang kalau tak dihidup pun orang nak mutah. Ada? Hina sungguh. Tapi apabila katanya tak ingat asal kitanya, kita berasanya ada takabur lah, kita berasa dah macam-macam lah, berasa kita lebih lah, kitanya macam-macam. Ada? Kita yang mulia, kita sebenarnya kita adalahnya mahin ai. Hak asal kitanya adalah ai titiknya. Kita manusia yang hina. Tak ada gapo bagi kita. Daripada ayang yang dhaif, mana kitanya daripada ai mandi. Itu asal kita. Adapun Nabi Adam pada tanah. Jadi apalah asal kita tanah, kita ai mandi pun jadi asal kita tanah juga. Ada asal kita mai sana. Ada tanah. Wa ja'alan nikaha min asbabi imaratid dunya wad dini. Wa waslatin atau wa wuslatin boleh baca dua. Wa wuslatin bainal ashtati. Ashtati jamu taksir. Bainal ashtati al-mutaba'idina hudan wa rahmatan lil mu'minin. Dan menjadikan ini oleh Allah. Menjadikan ini ia Allah nikah itu ini nikah laki puan tu. Perhubungan laki perempuan.
Allah menjadikan pernikahan itu, perkahwinan itu daripada beberapa sebab atau beberapa asbab. Meramaikan kitaknya mereka itu tu lebih. Nolikung mereka itu tu nolikung lebih. Mereka itu kita likung. Jangan siapa kita buat likung. Itu lebih. Baikilah maknanya mereka itu salah tu. Mana Allah menjadikan nikah itu jadi daripadanya beberapa sebab, asbab meramaikan, menghidupkan, memajukan dunia, jadi isi dunia bang. Meramaikan isi dunia. Jadi nak bagi dunia tu jadi ramai, nak bagi dunia tu hidup adalah Allah mengizinkan kahwin. Ada mana kahwin tu supaya dunia tu ramai dengan manusia kaum marah. Ada meramaikan, menghidupkan dunia dengan Allahnya memberikan satu sebab, iaitu perkahwinan. Ni panggil itu agama Islam. Ada setengah agama tu adalahnya tak boleh nikah. Ada nikah dah. Bagi dia apa yang nak jadi Tuhan, siapa nak jadi Tuhan tu dia tak nikah dah. Dan nikah tu adalah kalau manusia bakat tak nikah belaka, dunia tu adalahnya habis lama dah. Awalnya lah manusia bakat nikah tu adalahnya bakat hidup, bakat meramaikan ilah dunia ini. Adapun Nabi Adam AS tu nikah. Beranak sekali beranak tu adalahnya ada sekali beranak dua orang. Laki seorang, perempuan seorang. Maka panggil adik-beradik. Lepas tu beranak yang kedua tu laki seorang, ada perempuan seorang, makanya satu perut tu panggil adik-beradik. Perut lain tu tak panggil adik-beradik, itu pada asalnya. Pada syariat Nabi Adam AS, hak adik-beradik sejati adalahnya syakik, adalahnya hak beranak sekali tu. Kalau hak beranak kali yang kedua, tak panggil adik-beradik, boleh nikah dua tu. Itu pada asalnya. Lepas tu akhirnya berlaku hasad deki lah, nampak tu Qabil Habil tu. Meramaikan dunia, iaitu dengan isi-isi dunia, ahli dunia dan agama. Maknanya isi pegangan agama bang. Allah nak meramaikan hanya tu pegangan agama dengan bahasanya Allah mengizinkan ilahnya pernikahan. Nawi dunia kita ialah ramai hidup adalahnya dengan diizinkan perkahwinan. Kalau tak perkahwinan, tak berkahwin ke zina habis. Sebab tu Islam kita ada Allah memberikan ilahnya sebab nak menghidupkan agama adalahnya perkahwinan. Mana perkahwinan ini dari satu sebab untuk agama agak. Untuk agama agak. Cuma khilaf ulama dah. Ada mazhab kita Asy-Syafi'i adalahnya semata-mata nikah itu adalah bukan agama. Ada semata-mata nikah itu adalahnya bukan masuk agama dah. Itu mazhab kita. Ada pun mazhab lain, lain pula dalil masing-masing. Ini semata-mata nikah bukan agama. Semata-mata jual beli bukan agama. Ada. Itu mazhab kita Asy-Syafi'i. Hanya hak jadi agama sungguh adalahnya atas niat kita lah. Kita nikah untuk apa? Untuknya ilahnya lepas padanya lah berlaku benda jahat. Agama. Kita nikah kerana apa? Ikut sunnah Nabi. Jadi agama. Kalau nikah kan ilah ikut nak muahkan nafsu, tak jadi agama. Dah nak muah nafsu. Semata-mata nak lepaskan nafsu saja. Itu tak jadi agama. Sebab tu nikah kita no niat. Orang nak nikah no niat. Dia niat aku nikah ini ialah kerana nak beramal dengan sunnah Nabi. Aku nikah ini kerana nak lepas pada aku nak buat benda jahat. Nak jagakan dari benda-benda yang tak comel. Itu agama. Betulkan niat nak nikah. Dan perhubungan iaitu wuslah. Perhubungan maknanya Allah menjadikan pernikahan itu daripadanya sebab-sebab nak menghubungkan. Wuslatin itu atas padanya imarah. Min asbabi wuslatin pada sebab-sebab bagi memperhubungan antara yang bercerai berjauh-jauhan. Astat dok bercerai tengok, dok suku-suku. Hak dok asing, dok nanggeri apa nikah mari rapat tengok. Ada astat. Hak dok perceraian, hak dok asing-asing mari rapat. Mutabaidin dok jauh pun ialah mari rapat tengok. Cerai berai. Maknanya kalau atau astat ni maknanya hak pecah belah. Dah hak lama dah duk tak rapat. Tiba-tibanya apa nikah jadi rapat balik. Hak duk jauh hak rapat balik. Nak jadi rapat adalah pernikahan. Tapi kalau balah pula dah natu pula sama menatu pula kadang dia pecah pula pula. Sebab tu nak rapat balik adalahnya tu perkahwinan. Sebab tu orang dulu kan dia cari waris dia.
supaya lah adik-adik tu tak jauh. Ada ni nikah dengan dua pupu dia masalah, nikah dengan ada anak sepupu masalah, nikah tu supaya rapat balik. Dia khajah dah. Kalau nikah dengan sepupu tu mazhab Syafi'i dah makruh lah. Tu dapat lagi akan sebut. Mana Allah menjatuh, maknanya tu jadi perhubungan antara yang bercerai berjauh-jauhan, hal keadaan nikah tu. Keadaannya nikah, dia panggil hudan tu i'rab jadi hal padanya pada nikah. Hudan i'rab jadi hal padanya nikah. Hudan ai hadian. Keadaan nya nikah tu pertunjuk, mana yang menunjukkan. Ini panggil isbab. Mana nikah tu sebagai petunjuk dan rahmat. Maknanya sebagai memberikan rahmat. Rahmat maknanya Allah tu, mana nikah itu keadaannya menjadikan rahmat bagi segala orang yang mukminin. Jadi bagi orang mukminin, orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalahnya nikah petunjuk dia. Supaya kita dapat petunjuk, dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan nikah. Dapatnya hidayah nikah. Sebab tu apabila kita nikah tu nampak macam-macam dah. Kehidupan dunia ke kehidupan akhirat yang mari dah. Sebabnya perkahwinan. Mana sebab perkahwinan ni dapat hidayah. Perkahwinan ni lah pakai rahmat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah fi rahmat. Ada Allah fi rahmat. Kahwin. Tapi kahwin dengan kerana Allah. Tapi dalam hal itu sekalipun, begitu sekalipun ada sebut dalam kitabnya Syirajut Talibin, ada syarah atau hasyiah kepadanya kitab Minhajul Qawim, kitab tasawuf. Makanya dah ada seorang ulama katanya, kalau orang mari minta nasihat, mari minta memberikan petunjuk, adakah saya kena nikah ataupun macam mana ya Syekh? Nak mari tanya Syekh, saya nak nikah ke ataupun ilahnya tak kena nikah lagi. Makanya beliau mengatakan, aku tak berani, aku tak pandai nak tunjuk kamu. Tak tahu nak tunjuk. Memang hak nikah tu memang dia tahu tak sunnah Nabi. Ada? Memang tahu katanya dah nikah tu kalau niat baik sunnah Nabi, tapi orang yang mari minta tunjuk tu yang nikah kerana apa? Tak tahu satu. Yang kedua tu alahnya dia tak berani nak tunjuk kerana setengah orang tu apabila nikah tu jadi kau celaka. Masa sebelum nikah Allah duduknya macam-macam, duduk dengan ada gembira, duduk dengan beragama, duduk dengan ialah kuat ibadat, khidmat ibu bapa dan seumpamanya. Selepas dia nikah habis, mak pak pun tak cara, raka mak pak duduk dengan sengsara, duduk dengan tak senang. Sebab tu alahnya nikah itu dia tak berani nak tunjuk. Kerana ada setengah orang itu nikah tu adalah jadi hudan wa rahmah. Tapi ada sebahagiannya adalah nikah itu jadi musnah. Sebab tu minta petunjuk, dia tanya tak boleh. Bukan bermakna dia tak tahu hadis Nabi. Bukan tak tahu. Tapi alahnya nikah itu jadi asbab hidayah, sungguh atanya rahmat sungguh atau tidak, wallahu alam. Tu zahir. Hakikatnya memang nikah walaupun ialah walaupun apapun kadang-kadang jadi rahmat sebenarnya. Kerana kalau orang itu nikah dia bersiraga, sebab nikah dia bersiraga, dia ada fikiran lain dah, hidayah lain ada mari dah. Sebab tu kalau orang mai minta lagu mana ustaz, saya nak nikah. Kau kena nikah kau nak sambung ngaji lagi. Kalau lagu mana? Saya tak tahu dah. Atau kamu nak istikharah sendiri dah. Minta tu hai dah. Aku tak pandai nak tunjuk kamu. Ada, kerana kadang-kadang aku tunjuk kamu sunikah, tapi selepas nikah kamu tak mengaji, kamu tak mengajar, kamu tak khidmat agama, kamu macam-macam. Ada, kamu punuh. Kerana orang tina ni adalahnya, kalau tina tu yang solihah, alhamdulillah. Kita jadi orang baik. Tapi kalau nyala orang puas tu ilahnya talihah yang tidak baik, naudzubillah. Ada dia macam-macam buat perangai. Itu dia. Itu insya-Allah dapat lagi lah. Maknanya nak dapatnya petunjuk, hidayah dan rahmat, nikah dah. Kerana nikah tu satu asbab. Dia bukan lazim. Faham tak? Dia bukan lazim daripadanya nikah tu jadinya hidayah. Tapi bangai di antaranya asbab dapat hidayah adalahnya nikah. Itu nikah. Ada setengah orang tu nikah tu khabaik. Asyhadu an la ilaha illallah boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul quwwatil matini Zukul watil matinu. Matin tu sifat padanya dah Allah ataupun huwa.
Jadi zu tu khabar, la syarikalah. Zul quwwah pun boleh. Banyaklah boleh i'rab tu. Nak i'rab khabar mubtada mahdzuf pun boleh. Naik saksi aku. Ini aku naik saksi, mana aku mengaku. Asyhadu maknanya dah. Uqirru, saya mengaku. Saya menyaksikan. Saya mengisyhadkan. Aku naik saksi aku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Allah mana? Esanya esa Allah, takkid. Wahdah. Mana Allah satu? Sebab tu kalau satu di Usuluddin tu lagu mana? Ngaji Usuluddin Allah satu. Allah tak bila dak. Di zat dia, sifat dia, af'al dia. Tafsir maknanya esa pula. Tiada sekutu baginya bagi Allah. La syarikalah. Allah adalah Tuhan wahdah satu. Apa makna wahdah? Tafsir pula. La syarikalah, tak ada yang lain serupa dia. Mana tak ada syarik bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada syarik, mana tak ada sekutu. Mana sekutu, apa maknanya sekutu? Sekutu bahasa Melayu, mana nak panggil sekutu, mana benda lain yang serupa. Apabila ada benda lain yang serupa, dia panggil syarik. Allah la syarik, tak ada syarik baginya. La niddun. Atau la nidda, tidak ada nid. Tidak lawanan, la mumasil. Tak adanya yang serupa dengan dia, tak ada yang setara dengan dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Adanya tidak ada syarik bagi dia. Mana syarik adalahnya berhala. Jadi Tuhan lain selain daripada Allah yang didakwakan oleh orang kafir itu panggil syarik dah. Itu bukan syarik, kerana syarik itu adalahnya Tuhan yang setara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia qadim, dia tidak adanya diciptakan, dia tak kena diciptakan, dia tak serupa makhluk, sama dengan Allah. Allah adalah satu zat yang wajib wujud, ada satu zat pula yang wajib wujud, dua tu serupa dengan ada sama. Allah tak ada. Berhala bukannya Tuhan, kerana dianya bukan syarik Allah. Tak, berhala bukan syarik Allah kerana dia bukan Tuhan, dan lain pula kerana dia tu ada yang mencipta, dia bukannya yang menciptakan yang lain. Sebab tu syarik bagi Allah memang tak ada. Tapi wak marilah syarik ni ialahnya nak apa? Dia panggil nak menghilangkan ialahnya apa yang hadir pada hati orang mukmin tu. Kerana padanya zaman dulu adalah orang yang sebelum masuk Islam tu, mana dia idikak ada benda lain. Dan dia berasa ada benda lain tu Tuhan. Maka apabila Islam, Tuhan menafikan tak ada syarik bagi dia, tak ada. Ada. Orang ada satu benda lain yang kuasa seperti kuasa Allah, yang ada boleh dapat menghidupkan, boleh dapat mematikan, boleh dapat memberi rezeki kan, tak ada. Memang tidak ada. Tapi sebab tu ada yang ada setengah orang tu ialah la syarikalah, sehingga bahasanya lah kita tawassul dengan ulama, kita tawassul dengan wali-wali Allah, ya tanya syirik kerana Tuhan la syarikalah, ya tak faham makna syirik. Syirik maknanya yang benda lain serupa dengan Allah. Di sisi zat dia, di sisi sifat dia, di sisi perbuatan dia. Kita tak i'tikadkan bahawa seorang wali tu dapat menguasa, dapat menghidupkan, dapat mematikan dengan diri dia tu. Hanya kalau dia menghidupkan dengan izin Allah. Dia tolong kita dengan izin Allah, bukan dengan diri dia. Kita tidak i'tikadkan bahawa wali tu kuasa dapat menolongkan kita dengan diri dia tu, hanya dengan izin Allah. Sepanjang orang kaya orang yang ada kuasa boleh tolong kita. Kita bukan i'tikad dia yang tolong, hakikat Allah. Tapi dengan dia asbab dia. Maka sama juga Allah kita nyalah doa, tawassul dengan Nabi, tawassul dengan awliya-awliya, bukan kita i'tikad dia yang betul. Tapi kita tawassul dengan dia kerana dia adalah kekasih Allah. Kerana dia adalah kekasih Allah. Kita pergi kubur, kita tawassuli kubur, bukan kerana kita yang minta pada kubur. Ada. Tapi kerana apa? Kerana kubur itu, tempat itu adalah tempat kekasih Allah. Tak, tempat tu tempat kekasih Allah. Jadi apabila orang tu kekasih Allah duduk situ, mana ada tempat tu tempat Allah yang kasih. Di Kaabah masalah dia anda yang mustajab doa Kaabah. Kerana apa? Kerana Kaabah tu adalah tempat Allah yang kasih. Maka sama ialah kubur Allah, kubur Nabi-Nabi adalah kubur yang Allah kasih. Maka kalau gitu mana kita pergi situ tempat mustajab. Ada sebab mustajab kitanya ilahnya ada mengagakkan semoga-moganya adanya dengan sebab kita pergi tempat kekasih dia, ada pergi ziarah kekasih dia, maka Allahnya tolongkan ada kita lah. Bukan tak i'tikad, tak ada siapa. Kerana la syarikalah, tak ada siapa yang boleh memberikan hidup mati, kuasa pertolongan, semua tidak ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada akan dikau kami minta tolong, akan dikau kami itu ada semua. Tak ada yang lain kita semua, tak ada yang lain kita minta tolong, hanya Allah Subhanahu taala. Tapi kitanya ada sebab kerana Nabi hajar kitanya buat asbab. Nabi suruh tawassul dengan dia. Tak, seorang sahabat tu ialah Nabi hajarkan tawassul. Maka Nabi suruh hajarkan tawassul, Nabi tak raya tawassul ini masuk ke hidupnya. Ada. Tapi apabila aku mati tak boleh tawassul dah. Nabi tak hajar.
Tapi orang tu mari tanya, tengok. Apabila orang mati tak boleh dah syirik. Buat apa syirik kita boleh syirik? Apa mana syirik? Apa mana syirik? Mana syirkun? Maknanya kita itikad ada lain Allah Taala. Di sisi sifat dia, zat dia, kuasa seperti masalah tu barulah panggil syirkun atau panggil syirik. Tidak ada. Maknanya lah tidak ada syirik baginya Allah. Yang mempunyai kuasa. Zu kuwah, yang mempunyai kuasa. Zu isim 5 tu. Rafu' waw nasab alih khafad ya. Zu kuwah, yang mempunyai kekuatan. Sebab Allah adalah kuwah. Boleh buat segala-gala, boleh bagi segala-gala. Kita nyalahnya buat benda lain, tak ada jalan dah. Benda ni memang tak ada jalan dah, kita boleh ukarkan dia, boleh pelepaskan dia, tapi Allah Zul Quwwah. Allah adalah Tuhan yang kuasa segala-galanya. Al-Mati lain pulaknya Tuhan yang kuasa yang tegah. Bukan tegah, yang teguh. Bukan baca tegah tu, teguh. Patutnya tulis dengan awal, teguh. Matin, teguh. Dah. Yang teguh. Bukan tegah. Kalau tegah tu melarang, teguh, matin. Yang teguh. Supaya buat kerja teguh kan. Dia tak longgar dah. Kalau orang tu buat longgar tak ada. Tu hal teguh dah. Ada. Gagah kuat, mana kuah tu maknanya kuasa tu mana gagah. Tu hal yang mempunyai kegagahan. Tengok aras boleh buat, segala-gala boleh buat. Allah gagah semua. Dia pula Allah matin. Teguh. Mana tidak lemah, tidaknya longgar-longgar, tidaknya balik kau ni balik kau ni. Tak ada siapa bolehnya merebahkan Allah. Dah mengalahkan Allah. Allah matin. Lepas tu matinu sifat. Zulquwati al-matinu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu abdu khabar. Sayyidul mursalina al-mab'usu rahmatan lil alamin. Dan saksi aku bahawasa Nabi Muhammad itu hamba Allah. Ini salah seorang hamba Allah. Sebab tu sini anna Muhammadan abduhu, hamba Allah. Bukan maknanya Nabi Muhammad seorang yang hamba. Hanya panggil salah seorang hamba dia. Hamba dia ramai. Salah seorang hambanya Allah. Sebab apa wakna tu abduhu dulu? Kerana sifat abdu lah sifat yang paling lebih sekali. Seperti maklum dah ada tasawuf dah. Nak panjang tak boleh lah. Nak hurai panjang tak boleh. Sebab masa kita bersikap. Dan pesuruhnya pesuruh Allah. Rasuluhu pesuruhnya pesuruh Allah. Nabi Muhammad adalah hamba dia, bukannya Tuhan Nabi Muhammad. Bukan anak dia. Tapi dia adalah sebagai abduhu. Dia adalah hanya abduh. Dia adalah hanyalah hamba Allah. Dan dia adalah pesuruh Allah. Allahnya perintah kepada dia. Allah wahyu kepada dia. Untuk dia beramal diri dia dan untuk menyampaikan kepada yang lain. Itu maknanya pesuruh Allah. Yang menerimakan wahyu kepada Allah. Penghulu segala Nabi. Dan pula Sayyidul Mursalin. Nabi Muhammad adalah Sayyidul Mursalin. Sebab Nabi katanya, Ana Sayyidul Mursalin. Satu riwayat. Ana Sayyidul Anbiya. Aku adalah penghulu bagi segala Nabi-Nabi. Jadi apabila Nabi kita adalah penghulu bagi segala Nabi, makanya mibabi aula adalah umat dia. Nabi semua, Nabi Adam, Nabi lain-lainnya, Nabi kita adalah Sayyid. Maka apatah lagi kalau selain pada Nabi. Sebab tu Nabi sini mengatakan, Ana Sayyid. Aku adalah Sayyid. Lepas tu ada hadis mata, ada. Sayyid lillah. Sayyid adalahnya bagi Allah. Memang Sayyid itu makna Tuhan. Sayyid kalau pakai makna Tuhan, tidak ada bagi Allah, hanya bagi Allah. Tapi kalau Sayyid dengan makna ketua, kalau maknanya penghulu, itu makna Sayyid adalahnya boleh padanya lain pada Allah. Boleh guna padanya manusia, boleh guna pada yang lain. Seperti yang bayang kata, Kumu ila sayyidikum, Nabi kata. Bangunlah kamu kepada sayyidikum, kepadanya sayyid kamu. Iaitu siapa dia? Sa'ad. Maka masa Sa'ad sakit. Tak, balik pada peperangan tu lah kena sakit tu. Nabi kata, Kumu bangun deh kamu kepada sayyid ila sayyidikum. Nabi dia tak kata ila Sa'ad. Ada, Nabi tanya ila sayyid. Makanya lah boleh gunakan sayyid kepadanya yang lain. Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidina, boleh guna, tak masalah. Kerana sayyid banyak makna dia. Ada setengah orang mengatakan bid'ah dan macam-macam. Sebab tu ulama wa akhas satu kitabnya panggil dia bercarakan ilah yang siyadah. Sebutkan ilah sayyid tu. Tu dia. Lepas tu ada orang mari hadis maudhu' mari. La tusayyiduni. Jangan mengatakan sayyid bagi. Tu hadis maudhu'. Ada, tu hadis maudhu'. Hadis sahih mengatakan ana sayyidul anbiya yaumul qiyamah
fala fakhra. Tapi tak ada megah dak, jangan duk megah-megah kan. Ini Nabi hakikat sayyid tapi tak ada kemegahan. Ada hak kemegahan ni adalahnya Abdullah. Aku adalah hamba Allah, tu kita megah sungguh. Adapun sayyid satu sifat yang Allah memberikan tapi tak adanya takabur, tak adanya riya, tak adanya megah-megah dak. Yang dibangkitkan mana yang diutuskan. Al-mab'us yang dihantarkan, hantar mari. Yang dibangkitkan memberi rahmat. Ini hakikatnya memberi rahmat. Al-mab'usu rahmatan, akhir rahmat. Sebab tu ana dan Nabi katanya adalah ana muhdah. Dan mana Tuhan sebutnya? Inna ja'alna rahmatan lil alamin. Oleh ayat itu sebutkan. Allah menjadikan Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Maknanya Allah utuskan Nabi Muhammad jadi rahmat. Rahmat bagi lil alamin, bagi alam semua, bukan bagi manusia, bukan umat Islam saja. Sebab tu ada satu riwayat mengatakan ialah Jibril alaihissalam, Jibril alaihissalam senantiasa takut. Selepasnya Azazil saat ini menjadikan kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Sedang Azazil itu bahasanya ialah dimakrufkan dia tu adalah orang abid, dia tu ialah sangat ibadat pada Allah Subhanahu wa taala, kuat ibadat, mustajab doa, tapi akhirnya dia iblis. Maka masa tu selepas tu dia diterangkan oleh Allah bahasanya tu Aziz ini adalah jadi iblis. Maka Jibril pun takut, malaikat pun takut. Duk tak senang. Takut jadinya alahnya ada zahir mana mula-mula ibadat tapi akhirnya nauzubillah ada suul khatimah. Maka selepasnya lah Allah membangkitkan Nabi Muhammad. Ada Allah turunkan satu ayat tu mengatakan ialah waktu turunkan ayat Quran itu adalahnya Al-Amin. Barulah ilah Jibril alaihissalam, barulah dia tu ilahnya berasa dia tu alahnya mati dengan keadaan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana Tuhan sebut amin bang. Maka ni adalah ayat Quran turun kerana Nabi Muhammad. Maka dia tahulah Nabi Muhammad adalah rahmat bagi segala malaikat, bagi segala manusia, bagi segala binatang, bagi semualah rahmat. Tengok sebelum badannya Allah atukan Nabi Muhammad tu, orang puai lagu mana? Orang puai dihinakan, orang puai dia macam-macam dia buat hamba dia. Manusia dia buat hamba, manusia dia buatkan dah siksa. Orang kaya yang tu, orang kaya, orang ada kuasa saja yang ada kesenangan. Tapi orang yang miskin, orang yang susah, orang puai adalahnya dalam keadaannya orang zina, orang buat macam-macam, tak ada harga. Tapi Nabi Muhammad mari adalahnya dihormatkan sama orang puai, orang tua, budak. Ada. Sebab tu Nabi Muhammad adalah rahmat lil alamin, tapi orang kafir tak faham. Mana sepatutnya orang kafir hari ni adalah hendak bersyukur pada agama Islam. Kalau tidak pun dia sampai hari ni dia duk jadi hamba orang. Kalau tidak dia sampai hari ni orang tina dicelakan, dihinakan oleh manusia yang lain. Ada oleh orang yatim. Sebab tu nak syukur, nak terima kasih pada Nabi Muhammad. Ini tak duk marah pada Nabi Muhammad. Yang nak tahu katanya lah bahasa hari ni sampai hari ni tidak ada tu dia buatkan sahaya, dia buatkan hamba adalah kerana agama Islam dah. Ada agama Islam dah. Diberikan ilahnya tu persamaan di antara lelaki puai, tapi persamaan di antara lelaki puai ada batasan. Ada bukan orang puas dia bebaskan jalan malam dah. Tu bukannya dia tu tidak sama, tu dihinakan. Rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Memberi rahmat Allah Taala sallallahu ya. Telah memberi rahmat jadi pada sallallahu. Telah memberi rahmat oleh Allah, mana Allah wa baik. Dan Allah mentazimkan memberi rahmat oleh Allah atasnya Nabi Muhammad dan sejahtera jenis atasnya. Wasallam. Sebab ada dia dalam tu sikit tu. Tulis lagi sallallahu alaihi wasallam. Salam kecil-kecil dia. Dan sejahtera mana Allah memberikan keselamatan daripada sifat kekurangan. Salama mana Allah mensejahterakan Nabi Muhammad daripada semua sifat-sifat kekurangan. Nabi tak ada sifat kekurangan. Sebab tu ialah makhluk yang sempurna tidak ada kecuali Nabi Muhammad. Tak ada satu sifat pun yang dia katakan letik, tak ada. Sebab tu sehingga orang kafir tu dihantarkan. Orang kafir ni dihantarkan ilahnya tu Yahudi dihantarkan ialah pun dia mari belajar agama Islam. Dia mari belajar agama Islam bukan untuknya tu masuk Islam, tapi untuk tahu mana kelemahan orang Islam, mana kelemahannya Muhammad. Mari. Tengok mari belajar lagu mana cari. Hari-hari memang tak ada tempat boleh tik. Tak dapat boleh kritik bahasanya Muhammad itu kelemahannya sebabnya sifatnya tamak ni, sebab gila ni sebab tak ada. Lepas tu yang akhirnya dok kira-kira ada soalnya. Nabi Muhammadnya bini ramah.
Oh, kalau bini ramai gila osik bang. Ada. Gila osik eh. Gila panggil gila tino dah. Gila tino sifat tak sih tengok tok cha. Sepatnya mahir mengatakan tengok Islam tu tengok. Tengok pun dia dunia tak sih tino tak sih sebab tak sih baulah jadi. Pun dia ada pun Muhammad dak gila tino. Ya ingat bosnya orang nikah tu gila tino dah. Kita cek balik Nabi Muhammad tu nikah tengok. Bini dia Saudah hitam, tua pula. Bini dia hak janda hak tua-tua saja. Padahal Nabi Muhammad orang kafir tu tawaran orang kafir kata, "Hai Muhammad, kalau mu tidak kalau mu tidak menyuruhkan manusia pada agamamu, maka bosnya ialah Mekah tu kamu jadi raja. Mu nak gapo, nak bini, nak tina, nak gapo semua kami beri semua." Tapi Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad bini hak tua-tua, hak adanya muda pun Siti Aisyah. Lepas tu nikah dengan Siti Aisyah bukan gila budak sangat. Tapi kerana itu satu hikmah yang dia katakan Nabi Muhammad nikah dengan Siti Aisyah tu kerana tahu dah bahasanya lah Nabi Muhammad tak ada riwayat semua pribadi dia. Kehidupan pribadi dia hak orang lain tak tahu. Makanya kalau bini hak tua-tua mati habis mati awal tak ada. Dia hak muda tu mati lewat Siti Aisyah kan. Mata tahu Nabi lagu mana, cara mandi, ada cara ni Nabi hidup dengan keluarga lagu mana Siti Aisyah ni ceritakan. Itu satu hikmah Nabi nikah dengan orang muda bangi kerana umur panjang. Ada di antara sebab tu. Kalau Nabi Muhammad kerana Nabi adalahnya manusia yang maksum. Yang dia tu boleh mengawalkan nafsu dia. Ada? Dia boleh mengawalkan nafsu dia. Dia tak nampak tina, nampak apa pun tak ada masalah. Tak serupa kita manusia yang lain. Panjanglah. Kalau nak pembahasan itu tak ada masa. Kita rekah-rekah. Dan keluarga Nabi Muhammad iaitunya Imam Syafi'i tafsir maknanya Bani Hashim Bani Muttalib. Itu ulama katanya itu bab zakat. Dan keluarga Nabi Muhammad semua mukmin itu bab doa. Maka sini masuklah bab doa. Karena sallallahu alaihi wasallam doa. Kalau itu mana masuk kita semualah. Segalanya itu mana keluarganya Nabi dan sahabat Nabi sekalian takkid. Sekalian maknanya keluarga Nabi, sahabat Nabi semua. Dan yang mengikut mereka itu sahabat. Mana tabi'in. Mana Allah memberi rahmat dan salam pula di atas keluarga Nabi, sahabat Nabi dan atas tabi'ihim. Atas tabi'in maknanya orang yang dia sahabat. Tabi'in mereka yang sempat dengan sahabat tu. Mereka yang mengikutkan mereka itu sahabat mengikut dengan kebajikan. B itu tak lupa ada tabi'in. Ikut bi ihsanin, ikut dengan kebajikan. Kalau itu maknanya tabi'in sini bukan khas padanya orang yang dia sahabat. Ini asal sebut pada tabi'in iaitu mereka yang sahabat. Mana Nabi, lepas tu sahabat. Sahabat mereka yang dia dengan Nabi. Beriman dengan Nabi. Mati dengan Islam, itu sahabat. Lepas tu tabi'in adalah mereka yang dia dengan sahabat. Yang beriman dengan dia sahabat tabi'in. Tapi murad tabi'in sini tak, tabi'in bi ihsanin. Yang ikut mana mereka yang ikut dengan kebajikan. Ikut dengan wak baik. Ihsan kebajikan mana wak baik. Bi ihsanin ikut dengan wak baik. Iaitu kena pada semualah. Masuk kita semua tu. Bagaimana maksudnya siapa-siapa yang ikut sahabat, langkah sahabat, maksudnya tabi'in. Maksud tabi'in. Semua orang ikut sahabat ikut pada wak baik. Wak baik pada diri dia, wak baik pada makhluk yang lain, maksudnya tabi'in. Tapi di sinilah. Hingga hari kiamat, hingga sepak kiamat, ila yaumil hingga sepak kiamat dah. Maknanya tabi'in tak ikut siapa hari ni, lah ni pun dah selepasnya. Maksud kita lah ni pun maksud tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil. Ini doa kepadanya syedau pada kita semualah. Amma ba' fa hadza ta'liqun latifun. Fa hadza ta'liqun latifun mustamilun ala ahkamin nikahi wa ma yahtaju ilaihi atau wa ma yuhtaju ilaihi, boleh baca dua, yahtaju atau yuhtaju. Wa ma yuhtaju atau wa ma yahtaju ilaihi wa talaqi wa ma yata'allaqu bihi wa ghairihima. Sebab ala ahkamin nikah wa ma yahtaju ilaihi wa talaqi wa ghairihima. Ala ahkamin nikahi wa ma. Wa ma tu atas pada nikah nampak tu. Ala ahkamin nikah wa ala ma. Ya, ma tu atas pada ahkam. Ala wa ma yahtaju ilaih wa talaqi. Wa ma yata'allaqu bihi. Dia wa ma yata'allaqu bihi.
Baca lakah tu. Maknanya wa talaqi ada wa ma yahtaju ilaihi wa talaqi wa ma yata'allaqu bihi wa ghairihima. Wa talaqi itu atas pada ahkam. Bab ini nanti baca depan lagi mana wa ma yahtaju tu wa ma yahtaju atas pada ahkam ke. Yata mustamilun ala ahkamin nikahi wa ma yahtaju ilaihi wa talaqi wa ma yata'allaqu bihi wa ma yata'allaqu atas talaq. Sebabnya panggil satu ke ahkam nikah wa ma yahtaju ilaihi bila satu. Nampak dhamir tu cara dhamir. Maknanya ala ahkamin nikahi wa ma yahtaju ilaihi ya bila satu. Bila satu-satu. Lepas tu wa talaqi atas pada ahkam ai mustamilun ala talaqi wa ma yata'allaqu bihi. Ma yata'allaqu bihi tu atas pada at-talaq. Jadi satu bila ada bila satu. Jadi dua. Lepas tu wa ghairihima tu. Ghairihima tu rujuk situ. Rujuk pada ghairihima, rujuk padanya hima, rujuk padanya ahkamin nikah wa ma yahtaj. Lepas tu rujuk padanya at-talaq wa ma yata'allaq. Ada dua tu. Mimma yang bagi li muridin nikahi ma'rifatuhu. Ma'rifatuhu. I'rab dapat lagi. Nanti tengok makna di tafsir dulu. Buat apa baca ma'rifatuhu? Fa'il bagi yang bagi. Adapun jenmah adapun kemudian daripada itu. Ini panggil uslub sunnah tu Nabi. Buka kipah. Uslub sunnah Nabi katanya amma ba'du ke? Sunnah. Adapun kemudian daripada itu, kemudian mana? Kemudian daripadanya bismillah. Kemudian pada alhamdulillah. Kemudian daripadanya selawat atas baginda Rasulullah. Kemudian pada itu kemudian bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalam. Selepas itu maka inilah ini kita ni. Atau inilah ini apa yang ada pada hati musannif tu. Suatu gantungan. Mana satu kitab yang digantungkan kecil tak ta'liq satu ta'liq. Dia panggil istilah dia ta'liq mana satu gantung, nak gantung sikit. Jadi hak orang ada dah tolong gantung ke. Sebab kita nak gantung rumah ke. Kami ada aku nak gantung sikit. Gantung tu maknanya mari syotek. Ini hak orang dah ada kita mari gantung. Jadi kita dah ada bab tu. Kita dah ada dah. Mana hak bab tu dah ada dah. Tapi mari gantung sikit ta'liq sikit, tambah sikit. Tolong ta'liq sikit. Itu panggil ta'liq. Mana digantungkan. Ini sesuatu gantung, sesuatu mu'allaq. Ta'liq maknanya mu'allaq atau muta'allaq, yang sesuatu yang digantungkan, yang ditupaikan, tupai orang. Yang kecil, tengok latif yang kecil. Gantungannya kecil. Tapi kecil-kecil pun pada kita ni. Sebab tu kita ni kalau di fatani Tok Guru dia gelarkan kita ni idahul bab ni panggil kita tahrir jawi. Kalau kita fiqh Arab hak Tok Guru duk sakit kepala baca kita tahrir. 2 jilid tu. Kita fiqh kita tahrir bagi Syekh Zakaria Ansari tu. Kita tu memang payah sakit kepala tapi bukan semualah pak-pak sakit kepala. Maka di antara kita sakit kepala kita ni idahul bab. Sebab tu panggil digelarkan kita tahrir jawi. Tengoklah nanti masuk depan lagi lagu mana ibarat dia. Yang kecil mana? Latif. Yang halus. Lagi terkandung. Mana mengandungi. Melengkapi. Termasuk. Boleh tak? Terkandung termasuk. Mengandung mustamil. Melengkapi. Mengandungi, melengkapi atas beberapa hukum. Tengok. Bukan semua hukum. Ahkamin. Beberapa hukum-hukum nikah. Jadi ada kita ni. Ada ta'liq. Sedikit yang kecil. Lain pula yang mengandungi beberapa hukum-hukum berkahwin. Ada kahwin. Apa hukum kahwin? Wajib ke, sunat ke, makruh ke. Itu hukum dia. Kat atas sini ada sebut. Bila sunat, bila wajib, bila haram nikah, apa semua ada. Dan barang yang berkehendak kepadanya, kepada berkahwin. Ini barang yang berkehendak, iya kalau baca syahadatnya. Berhajat iya bagai itu kepadanya pada nikah. Maknanya kita ini mengandungi atas beberapa hukum berkahwin dan hukum bagai yang bergantung kepadanya. Hukum-hukum bagai bergantung dengan kahwin. Ada ke? Ada. Bagai yang bergantung dengan berkahwin. Daripada rukun dia dan syarat dia tu mana yahtaj. Murad ma yahtaju ilaih adalah daripadanya rukun dan syarat. Dapat itu.
Rukun dan syarat dia. Jadi kita ni bercara juga hak wajib, hara, lepas tu bercara pula mah yahtaj. Jadi nak berkahwin nak adanya syarat-syarat dia, nak ada rukun dia. Sebab tak murak mana mah yahtaj. Barang yang perlulah. Barang yang perlulah ia nikah sepatut gitu. Barang yang perlulah ia nikah kepadanya pada barang. Tapi hak sayang hak tandanya barang hak tanda tuunya barang yang berhajat kepadanya padanya berkahwin. Bukan. Barang yang berkehendaklah ia berkahwin. Barang yang berkehendak ia berkahwin kepadanya pada barang. Tu nama itu sedap sikit. Sedap sikit kalau jejak situ. Mana mah yahtaju barang yang berhajatlah ia nikah tu. Berhajat ilahi pada mah. Jadi nikah tu berhajat ke apa dia? Berhajat padanya nak ada wali. Berhajat nak ada tok laki, ada jati, ada puai. Tu berhajat tu. Barang berhajat mana rukun dia? Nak ada rukun dia. Dia pula nak ada syarat dia. Nikah tu adalah berhajat pada apa? Nak sah dia. Nak ada rukun dan syarat-syarat dia. Sebab tu mayahtaju ilai barang yang berhajatlah ia nikah ilaihi pada ma. Dah nikah tu hajat ke apa dia? Maka bab ni akan sebut kok. Barang yang berhajat nikah kepadanya barang tu. Mana barang yang tidak sah kecuali dengan dia tu. Hanya ada sebut juga dalam kitab ni, iaitu rukun-rukun dan syarat-syarat dia. Dan tolak. Mana dan macam tentang hukum tolak. Tolak tu atas padanya kahwin, bukan atasnya ahkam. Ai mustamilun ala ahkamit talaqi. Dan kita ini pula mengandungi melengkapi di atasnya hukum-hukum talak. Ada talaknya panggil talak sunni, ada talak bid'i, talak yang haram, talak yang makruh ada sini. Ada kadang-kadang talak tu adalah harus, kadang talak tu adalahnya haram. Tu kita ni ada sebut kok. Batu wa talak atas padanya an-nikah. Maknanya mustamilun ala ahkamit talak. Hukum talak pun ada sebut kok. Dan barang yang bergantung dengan dia, jadi barang yang bergantunglah ia talak dengan dia dengan barang tu. Bergantung pula talak tu. Gapo dia? Gantung talak tu. Talak rajai ke, talak gaponya, talak bain ke. Tu barang tu ada disebut kotlah. Ini talak bain, ini talak 3, talak 1, talak ada istisna apa semua ada sebut. Dan lainnya ada. Sepatutnya dan lainnya, apa lainnya? Tafsir daripada keluarnya. Hanya tu masuk ngaji tok guru suhli likung. Nyo tu likung. Mana asal dia ghairihima. Lain keduanya. Tapi sini saya tahu tafsir dan lainnya gapanya? Daripada keduanya. Mana diisyaratkan idafat ghairi pada hima tu idafat makna min. Ghairihima ai ghairin minhima. Dah ghairin minhuma. Mana selain daripada keduanya. Lain daripada keduanya, lain daripadanya nikah dan lain pada talak. Sebut juga. Ada sebut lagi. Hukum talak dan hukum tu hukum nikah, hukum talak tu ada sebut lagi. Gapo lain? Tafsir ghaib. Daripada barang yang seyogianya, barang yang sepatutnya, maka peran jam bagi kada wajib. Yang bagi kada sunat. Yang bagi kita fiqh kada ada makna tarjih. Ini yang bagi itu makna banyak. Yang bagi ada makna wajib, kada yang bagi makna wajib. Terkadang makna yang bagi sunat. Tengok kada benar tu. Kalau benar tu wajib, yang bagi makna wajib. Kalau yang bagi maknanya benar tu sunat, dah sunat. Tapi kalau yang bagi bukan benar wajib dan yang bagi bukan benar tu adanya sunat, dia panggil yang bagi nak tarjih. Sepatutnya pendapat ini. Jadi sepatut pendapat ini bukan wajib, bukannya harus. Hanya panggil yang kuatnya. Tu mana peran yang bagi tu banyak guna dia. Mana barang yang sejigi yang sepatut. Ada yang sepatut bagi yang berkehendak. Yang sepatut yang sesuai bagi yang berkehendak, yang bermau dan benar kepadanya berkahwin. Mengetahui akan dia akan barang tu. Saya kira sebut juga. Apabila orang nak nikah, nak tahu nak ada gapo dia. Sebut juga ni. Bukan sebut hukum nikah saja. Bukan sebutnya hukum talak saja. Hanya barang yang berkehendak orang nikah tu kepada bahagian tu nak tahu pun ilahnya sebut juga. Kita nak tahu. Ada. Dah akan sebut juga. Jadi luah dah kitab ni. Nampak kecil tapi luah. Jadi kecil pun bab nikah saja besar kalau kira. Kita besar-besar pun ada je macam ada 4 robok. Bab tu bab semaya, bab puasa, bab hal lain dah kan. Tapi kitab ni khas pada bab ni walaupun nampak kecil tengok. Bukan kecil sebenarnya. Luas kitab ni. Sebab tu kalau orang pandai bab nikah, pandai kitab ni dah baksanya Allah. Hidup itu ilahnya. Masalah kita tanya bab nikah pun tak apa lekat dah. Baca, ingat molek, faham molek insya-Allah. Jama'tuhu minal kutubil al-mu'tabarati
fil mazhabi aili Syafi'i kal minhaji wa Fathil Wahhab. Kita ni tengok nak ngaji ni minhaj. Qalyubi tu lah. Wal Fathil Wahhab. Ni Fathil Wahhab tu sakit kepala ni, Zakaria Ansari. Oh sakit kepala dah. Fathil Wahhab 4 jilid. Tu dia. Luah tak fiqh ni. Nak ngaji belakang ni. Tapi ada setengah hari kita ni tak ngaji, mak buat merajaah tengok. Ada setengah hari lain kita tak ngaji tak. Kita ni ngaji buat apa orang buat merajaah, dia ada tengok. Dia jangan buat tengok gitu. Tak. Tok-tok kita dan ulama dulu adalah, dan juga di Mesir di mana pun ulama kita Syafi'i adalah ngaji kita ni. Bukan buat tengok baca sendiri, orang Arab tinggi syekh sendiri tengok. Ya habis doktor dah ngaji lagi. Ada syekh baca ngaji lagi, kita buat tengoklah ni. Kita ya anak tak kata lagi, tak apa kita ni buat merajaah boleh baca sendiri tu, cuma ngajar agak orang tengok. Dah. Dia buat tengoklah ni. Kalau kata aku tak ada masa ni, aku gini-gini, tak apa je. Ada jangan kecil tengok. Dia kecil tengok, kita ni orang tak ngaji, buat tengok sendiri. Buat tengok sendiri. Bagaimana Farwahak ni ngaji pun tak apa-apa bahaya lagi. Apa toh lagi kita tengok sendiri. Ada kita ada jatuh, kita ada salah, kita ada ibarat macam-macam. Dah. Hak ngaji pada tok guru, ambil pada dobik tok guru pun ilahnya ambil pada takrir tok guru. Ada ulama-ulama tolong hurai dah, tolong royak dah dombe atau apa ni pun kita tak bahaya lagi. Setengah-setengah tempat tu. Pas nak tengok sendiri, jangan dak. Tapi bukan bermaknanya tak boleh kita tengok sendiri semua. Ada kerana banyak kita boleh bahaya, tapi ada juga yang kita tak bahaya. Sebab tu kalau boleh kita ngaji habis dah. Ni kita ni ngaji habis belakang ni minha. Wal Fathil Wahhab ngaji, Tuhfah ngaji. Wa Nihayah. Nihayah pun ialah jari dah, kalau mesti ada ramai lagi baca. Ada Nihayah, Tuhfah pun ada ramai. Kalau dia tani tu ilahnya hak baca Tuhfah tu lah. Abalah dah ada abalah sini ada lain dia baca Tuhfah. Tu pun jari orang baca dah. Kenapa ayah ibarat? Wa Nihayah wal Uddah wasilah. Ada banyak tu nama kita ni. Mana kita ni kalau kita nak rujuk kita baca kita Jawi ni tak faham, tengok lagi kita Minhajut Talibin bagi Imam Nawawi, kita Fathul Wahhab bagi Syekh Zakaria Ansari, dan kita Tuhfah bagi Ibnu Hajar, dan kita Nihayah Syekh Ramli, dan Uddah dan Asilah. Dah tengok lagi kita tu ada. Sebab yang baik di situ. Ku handphone kan. Ada handphone tu. Mana handphone tu ambil mari jamak tu. Bukan karang. Ada kita lah ni bukan karang. Kita lah ni maknanya handphone ambil kutip mari. Kutip mari capo sah. Tu jamak tu. Aku handphone akan kita ini, kita idah bab daripada beberapa kitab yang muktabar, yang diiktibarkan, yang dipegangkan. Yang muktabar mana yang diiktibarkan, yang diambil kirakan, yang diambil pegangkan oleh ulama kita. Pada mazhab kita Asy-Syafi'i, mana muktabarah fil mazhab, jadi fil mazhab Asy-Syafi'i. Kita muktabarah lah. Kita yang iktibarkan yang masyhur dari kitab mazhab Syafi'i ini. Seperti Minhajut Talibin. Ada Minhajut Talibin kita Imam An-Nawawi. Bagi Al-Arif Billah, tengok. Al-Arif Billah Muhyiddin An-Nawawi. Ini Ibnu Syaraf. Imam Nawawi ini adalah bosnya adalah seorang ulama yang akidah Asy'ariyah dan mazhab Asy-Syafi'i. Tapi orang lain mengatakan Imam Nawawi adalahnya tidak, bukannya tu ahli sunnah ya tu. Ada siapa berani? Sebab ulama Saudi hari ini dan orang belajar Saudi mengatakan Imam Nawawi adalah bukan ahli sunnah wal jamaah. Tengok berani. Tapi dia nak baca hadis Muslim, dia beli kitabnya Sahih Muslim. Dia nak baca kitab hadis Muslim tak faham. Baca tak faham. Bukan semua baca faham. Maka dia ambil kitabnya Syarah An-Nawawi, ambil mari. Dok kata orang ambil kitab orang mari. Ni apa berat ni? Kalau mung tengok sangat, kalau mung atau ulama mung hebat sangat, orang-orang yang yang tidak akidah Asy'ariyah Maturidiyah, kalau mung hebat sangat, ulama mung hebat sangat, wayak ulama mung nak baca hadis Quran buat sendiri, jangan ambil hak ulama kita. Ya ambil ni dak, ambil Imam An-Nawawi, imam ni tengok. Tengok sangat. Ulama mung tak baca hadis. Kalau sekiranya tidak ada ulama-ulama kita ni. Ada mana hadis yang tak baca, rujuk situ. Mana yang tak setuju, dia tengok orang dah, dia kritik, tengok orang dah tafsir dah kritik. Dia buat sendiri tak mana? Tu, tak mana. Imam Nawawi jatuhnya lahir pada tahun 931. Tak. Dan wafat pada tahun 970. Berarti umur apa? Umur 40 lebih. Umur 45 ni. Umur 45 tahun. Tengok umur 40 lebih. Tapi tengok kita dia. Sebab tu ulama duk kajian balik. Ulama duk kajian balik, duk kira tengok kita Imam An-Nawawi ni, sekiranya kalau dia karang daripadanya dia tu ilahnya lahir.
atau dia mukallaf masalah. Sehingga dia sampai mati itu tak akan ada masa cukup untuk mengarangkan kitab tu. Tulis hari-hari, tulis. Tak ada tidur, tak ada. Tak boleh nak cukup masa tu. Tapi buat apa je boleh ngarang kitab sebanyak tu dengan umur dia pendek 20 tahun lebih. Tengok umur 40 lebih, umur 40 lebih mana nak ngaji pandai lagi tu umur 20 berapa tu lah. Lepas tu ngarang kitab tu. Lepas masa ibadat lagi, dia kuat ibadat. Masa ngarang lagi, buat dah masa mana dia boleh ngarang kitab. Maka satu panggil satu ada. Dia panggil satu hikmah atau satu barakah yang Allah memberikan kepada Imam Nawawi. Satu karamah yang Allah memberikan kepada Imam Nawawi dia. Masanya pendek, umur pendek tapi kitab yang banyak yang Imam Nawawi buat. Majmuk lagi tengok. Tapi majmuk tak ada habis lah. Majmuk waktu tak ada habis. Akhir sikit tu ilahnya mati dulu. Syarah Muslim lagi tengok. Bukan sikit, Syarah Muslim. Belah-belah jilid. Syarah Muslim lagi. Lepas tu kita ada Riyadhus Shalihin kita, tu Arba'in lagi kitabnya, Minhaj kitabnya, Tahqiq kitab. Ada macam kitab. Tapi masa mana buat? Ada. Kalau dok main telefon supaya kita dok berjalan kot ni berapa masa dah? Tak ada masa. Tapi Imam Nawawi tak ada nikah dah. Tak ada. Sebab apa dia tak nikah? Sedekah dia buat kitab bab nikah. Kerana syarat-syarat nikah tu ada. Kita nak tahu dah bab nikah. Kalau tahu syarat-syarat tak hinakan Imam Nawawi, ada setengah orang tu hinakan Imam Nawawi. Tengok tak ikut sunnah Nabi, sedap tengok dia tak ikut sunnah Nabi. Ada syarat-syarat dia. Dia kalau dia tak ada keinginan dia nak nikah mana? Ada tak ada keinginan, tak ada masa masalah. Ada. Macam-macam lah orang tu. Tapi Imam Nawawi ni tak ada satu sejarahnya. Imam Nawawi pergi ziarah kubur Imam Syafi'i. Imam Nawawi ilahnya mati di Syria. Ada kubur di Syria, di Syam. Maka kalau kemaja panggil Siri. Ada. Maknanya lah dia mati situ, masa ada satu sejarahnya ialah Imam Nawawi pergi ziarah kubur Imam Syafi'i di Qahirah, di Mesir tu. Tapi pergi situ tak masuk. Tak berani masuk. Ada. Nak masuk dekat kubur Imam Syafi'i tak berani. Ini ada. Sebab apa? Sebabnya katanya Imam Nawawi katanya aku hina, akunya macam mana boleh akunya duk rapat dengan Imam Nawawi, tak berani. Tengok dia berasa diri lekeh lagi, berasa diri tak pada dengan Imam Syafi'i, hormat Imam Syafi'i. Kita lah ni tak panggil pek lah, panggil macam-macam. Tengok Imam Nawawi, tengok ulama besar, hebat. Tak berani kerana hebat Imam Syafi'i. Dah. Pas kita lah ni ambil masuk dekat tu, itu panggil satunya tarikah itu Imam Nawawi. Kerana dia berasa dia tak layak lah untuknya dekatkan Imam Syafi'i tu. Dia dah bukan dia tak masuk tu kerana bid'ah, kerana apa ada. Imam Nawawi. Dan Farihul Wahhab bagi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kalau itlaq Syekhul Islam pada mazhab kita Asy-Syafi'i ada kena padanya Syekh Zakaria Al-Ansari. Ada. Iaitu lahir pada tahun 823. 823, wafat pada tahun 920 ni. Berarti mati umur dekat 100 tahun. Syekh Zakaria Al-Ansari ni. Tengok anak murid alim belakang, anak murid dia. Hebat anak murid Imam itu Zakaria Al-Ansari ni, hebat. Siapa? Ulama Mesir. Dia ada setengah orang tu ilahnya dok marah ke Mesir, marah ke Al-Azhar. Mazhab Syafi'i lah, orang dia mono memang yang marah lama dah orang Saudi tu. Orang tanya sama-sama Syafi'i pun dok katanya Al-Azhar tu Yahudi lah macam-macam. Tu panggil tu dah orang-orang tu nak burukkan ilahnya tu Al-Azhar. Kita nak ingat siapa dia tu Al-Azhar tu duk jaga, ialah Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari itu adalah ulama Azhar. Ulama Mesir kita baca Farihul Wahhab buat apa duk tuduh Al-Azhar. Dan kubur Imam Zakaria Al-Ansari adalah di dekat dengan kubur Imam Syafi'i tu. Kalau kita masuk ziarah kubur Imam Syafi'i, makanya ialah ziarah boleh dua ulama situ, iaitu Imam Zakaria Al-Ansari pun di situ. Syekh Zakaria Al-Ansari duk situ. Di situlah. Dan ni kubur Imam Syafi'i itu ilahnya buka setahun sekali, tapi yang ada buat masjid, ada baiki itu tak siap lagi. Dan Tuhfatul Muhtaj bagi Allamah Syihabuddin, iaitu lahir di Mesir tapi meninggal di Ma'la. Imam Ibn Hajar Ibn Hajar Al-Haytami. Syihabuddin Ahmad Ibn Hajar Jini Al-Haytami. Kalau Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani atunya tu Fathul Wahhab, tu Fathul Bari. Kalau tu bagi Tuhfah nama Ibn Hajar juga, tapi Ibn Hajar Al-Haytami. Ibn Hajar Al-Haytami ulama fiqh,
mazhab Syafi'i iaitu lahir di Mesir dan wafat di Mekah. Kubur dia Ma'la, kubur Ma'la. Ma'la dia tu dia dekat kat Masjid Haram tu. Tak jauh mana dah. Dia Ma'la panggil, sana panggil Ma'la. Ma'la. Kubur Ma'la. Lama Mesir juga Imam Ibn Hajar pun. Ibn Hajar pun ialah belajar di Mesir juga. Lahir Mesir, belajar Mesir tapi hidup Mekah. Lepas tu sambung ngaji Mekah. Mati sana. Lahir pada tahun 909. Wafat pada 973. Anak murid Syekh Zain Ansari. Anak murid dia juga. Dan nihayah ni Nihayatul Matlab bagi Al-Muhaqqiq. Tengok. Muhaqqiq bukan main. Ulama muhaqqiq, nak gelarkan muhaqqiq adalah ulama yang mendatangkan satu-satu masalah dengan dalil yang kuat. Muhaqqiq. Ulama muhaqqiq. Sebab tu kita tanya ada Imam mazhab Asy-Syafi'i apabila diittifaqkan Ibn Hajar Al-Haytami dengan Syekh Ramli adalah kitanya tak boleh nak rakyat apa dah. Mu'tamad dah. Mazhab Syafi'i apabila sepakat di antara Syekh Ramli dengan Ibn Hajar, mu'tamad. Mu'tamad dah. Kerana apa? Kerana mereka inilah yang panggil ulama yang muhaqqiq, yang sangat-sangat alim di mazhab Syafi'i dengan qawaid-qawaid mazhab Syafi'i. Dia boleh menghuraikan oleh apa yang murad Imam Syafi'i dan apa yang dia boleh diletakkan qawaid yang dibuatkan oleh Imam Syafi'i itu. Maka mereka ini ulama-ulama Syafi'iyah adalah kalau kita mengikutkan ulama-ulama Syafi'iyah bukan bermakna kita tidak ikutkan Imam Syafi'i. Ini orang tuduh katanya mula ni dakwa atas Syafi'i tapi tidak ikut Syafi'i, hanya ikut Syafi'iyah. Tengok cara main strategi dia. Kata kita hari ni bukan Syafi'i. Imam Syafi'i kata idza sahal hadis fa huwa mazhabi, apabila hadis tu sahih itu mazhab aku. Tiba-tiba kita hari ni dok ikut Ibn Hajar, dok ikut Syekh Ramli, dok ikut Imam Nawawi. Dok ikut Rafi'i, bukan ikut Syafi'i. Nak ingat. Mereka ini ulama-ulama Syafi'iyah ini dipanggilkan Syafi'iyah kerana apa? Kerana hukum yang dihukumkan adalah ambil qawaid yang dibuatkan oleh Imam Syafi'i. Qawaid yang dibuatkan oleh Imam Syafi'i, maka dia ambil qawaid inilah dia buat proseskan hukum. Betul? Maka ilahnya apabila mereka ialah berhukum ialah berbeza Imam Syafi'i tak masalah. Kerana apa? Kerana qawaid yang dia hukumkan adalah qawaid Imam Syafi'i. Ada Imam Syafi'i hukumkan, ada buatkan qawaid fiqhiyah, usul fiqh dan seumpamanya, maka itu ialah ulama kemudian ni tolong ambil qawaid ini dibuatkan hukum. Dia ukurkan buat proseskan hukum. Makanya kalau salah tak betul dengan apa yang dihukumkan Imam Syafi'i tak masalah. Kerana qawaid yang sama. Ada qawaid yang sama. Tidak keluar padanya mengikutkan Syafi'i dak. Kerana kita ikut qawaid Imam Syafi'i. Tak lari. Yang terpedaya dengan orang-orang yang panggil niat jahat. Nak pecah belahkan umat adalah dimatakan kitanya bukan Syafi'i, kita Syafi'iyah. Ada tu macam-macam dia tak faham. Contoh kilat ke? Satu kilat tu. Kilat Jepun kau masalah. Tak, satu kilat ni maknanya yang dibuatkan tiba-tiba dia proses tu tak sama dengan asal dia. Tak apa sebenarnya kilat tu enjin apa semua dah cara dia semua adalah ambil pada kilat tu. Dah. Ya sebab dunia hari ni tu jawab. Ada. Kereta dulu. Kilat yang sama tapi itu banyak bentuk lain. Hak ni buat apa bentuk lain pula? Kerana apa? Dah boleh penuh nama tak? Tak. Ya, nama kilat tu kilat Jepun lagi. Bagai tu bagai Jepun lagi. Tengok messenger itu macam-macam lah ni tu baik. Tapi bagai Jepun. Memang bagai Jepun kerana dia buat caranya je Jepun. Tapi walau bentuk pun tak sama tak masalah. Kerana qawaid yang dibuatkan adalahnya cara yang disusunkan olehnya orang Jepun. Ada orang Jepun. Habis. Tak masalah. Jangan tertipu tu. Nama apa dia? Syihabuddin. Jenis as-sawabna Syamsuddin. Jenis as-sawabna baik. As-sawabna ialah Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli, bukan Syihabuddin. Kerana Syamsuddin tu adalah anak, adapun ayah dia namanya Syihabuddin. Yang kita nihayah ini bagi anak. Bagi anak tu. Bagi anak itu Syekh Ramli. Ramli pak, Ramli anak. Tu. Iaitu nama sebenarnya nak sebutkan Syamsuddin. Syamsuddin Muhammad Ramli. Syekh Ramli, ulama Mesir. Sebab tu kita nak ingat pelajar-pelajar Al-Azhar kita Mesir ini, kalau kita balik, kita petuh hukum, kita tengok tok guru kita lagu mana petuh hukum dulu. Kita nak tahu juga hanya kawasan kita ini, di tempat di negeri kita ini alahnya tok guru dulu lagu mana petuh hukumnya. Kalau kita nampak tok guru petuh hukum gitu dah, kitanya ialah bahasanya kita mari di Mesir. Tak, kitanya nak petuh hukum nampak lain sikit. Kita tengok dulu. Kalau kita tidak pecah belahkan, tak apa, selekehkan. Tapi kalau bawa pada orang kampung Selaru, orang kampung yang masalah, jangan. Kerana apa? Kerana banyak tok-tok kita dulu adalahnya ambil pendapat
yang dimuktamadkan oleh Ibnu Hajar. Kerana banyak kita tunggu di Malaysia, di Fatani, banyak kita belajar di Mekah. Banyak kita belajar Mekah. Apabila belajar Mekah, banyak kita bagi kita tuhfah. Ada mana dimuktamadkan tuhfah. Walaupun kita ni hayah pun ialah buat rojok ke dan sepamuhnya, tapi banyak kita bagi pendapat Ibnu Hajar kerana Ibnu Hajar di Mekah. Tapi kalau kita tanya mazhab Syafi'i di Mesir, banyak kita bagi pendapat bagi Imam Ramli, Syekh Ramli. Maka Syekh Ramli adalahnya berbeza juga setengah-setengah masalah tu dengan Ibnu Hajar. Sebab tu ulama buat satu kitab khas, sebuah kitab mengatakan ialah perbezaan khilaf di antaranya Syekh Ramli dan Ibnu Hajar. Sebuah kitab tu. Amal khilaf je sebut sebuah kitab tu. Ni pendapat Ibnu Hajar sini buat khas selalu dah. Belilah kitab tu. Ini mana kalau kita balik Mesir, kita nak hati-hati tengok dulu. Kerana kita hormat tok-tok kita. Kalau kita nak buat amal sendiri tak apa. Buat amal ni kita kata Ibnu Hajarnya gini. Tak kalau Syekh Ramlinya gini. Nak sebut dua tak apa. Yang tu tak betul ni, ni gini ni. Jangan. Kerana banyak ulama Al-Azhar adalah bagi pendapat bagi Syekh Ramli. Tu banyak ke bukan semua orang kita pun supaya juga ulama Mekah pun bukan semua bagi pendapat Ibnu Hajar. Ada juga Syekh Ramli, tapi banyaknya ilahnya diutamakan Syekh Ibnu Hajar kalau ulama Mekah dulu. Hati-hatilah supaya kita balik sini. Nak tengok ada pendapat Ibnu Hajar, nak buka Tuhfah, buka Nihayah. Jatuhnya Syekh Ramli ni lahir pada tahun 919. Lahir pada tahun 919, wafat pada tahun 1004. Lama kat ni. 919. Waktu wafat padanya 1004. 1000 tahun 1004, bukan 1004 tu 1004. Dah umur 70 80 kat. Ramli. Kalau ayah ni nama Syihabuddin Ramli kan. Dan Uddah dan Silah nama kita ni. Uddah dan Silah nama kitanya ahkamin nikah. Fi ahkamin nikah. Lepas tu bagi Allamah Muhammad Ibnu Ahmad Bafadlin rahimahumullah. Tapi kita ni sebenarnya Uddah Wasilah ni ada hasiah tu nama tu lain tu. Saya dah cek tengok tapi boleh jadi kitab tu banyak lah. Tapi saya dah cek tengok bukan Syekh Muhammad bin Ahmad Bafadlin dah rahimahumullah dah. Tu rahmatullah alaih dah. Bagi lain. Tapi sebut Syekh Daud sebut sini mana Uddah Wasilah, tapi mungkin Silah hak Syekh Daud hak pergi dulu. Tapi saya tengok lain itu ada lain. Uddah ke Uddah dan Silah. Silah fil ahkamil. Silah fil ahkamil, fil ahkamin nikah. Nama kitab tu ada syarah dia. Pas nama tu kadang-kadang ada. Kadang banyak karangnya, kadang nama kitab yang sama tu lain-lain boleh jadi. Boleh jadi. Rahimahullahu taala wa sammaituhu idahal babi li muridin nikahi bis sawabi. Nak cepat sikit dah sepatutnya. Wa sammaituhu wallahu alam. Cepatlah kalau tak ada tu dengan semula dah. Ada cepat sikit sebab kita buat daurah kita nak main-main. InsyaAllah petang ni waktu Malaysia lah, semua waktu situ waktu Malaysia. InsyaAllah petang ni kita sambung pula kalau tak ada uzur ya. Kalau hujan tu takut lain seluruh lah. Kita sambung petang ni pula insyaAllah. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad